Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak analisis ataupun borakkan lebih detail situasi semasa apakah yang telah berlaku dalam manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-15. Yang mana untuk dalam chapter yang ke-15, kita dapat tengok ada 3 situasi yang berbeza telah berlaku untuk dalam chapter kali ini. First, kita dapat tengok situasi sebenar apakah yang telah berlaku terhadap desa Sunagakure yang telah diserang oleh Matsuri dan juga tentera Sumeka. Yang kedua, situasi dekat markas Shinju, dan situasi yang terakhir pula perbualan di antara Boruto dan juga Kawaki. So untuk dalam video kali ini kita hanya akan fokuskan situasi semasa apakah yang telah berlaku terhadap desa Sunagakure. Adakah Gaara akan menjadi mangsa untuk Shinjuryu dan macam mana diorang semua nak menyelamatkan Kaze Kage yang kelima, iaitu Gaara daripada Seal Shinki. So, jom kita sama-sama huraikan dan analisis situasi sebenar yang telah berlaku dekat sana. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So, first of all, kita dapat tengok permulaan untuk chapter yang ke-15. Kelihatan Gaara, Shinki, Yodo dengan Araya sedang berhadapan dengan tentera Sumeka yang diketuai oleh Matsuri dekat satu tempat yang berada di desa Sunagakure. Jadi, situasi pertempuran di antara mereka semua kelihatan lebih berpihak terhadap Matsuri dengan tentera Sumeka selepas kelihatan Gaara telah pun cedera parah. Tambahan bukan takat tu je guys, Gaara juga telah pun carry pertarungan tersebut dengan Gaara telah menahan Shinki, Araya dengan Yodo ke dalam satu kumpulan pasir supaya mereka semua dapat melarikan diri secepatnya mungkin. Manakala Gaara akan berhadapan dengan musuh secara sendirian, sebabnya bagi Gaara, diorang semua ni merupakan masa depan yang akan melindungi desa. Gaara sanggup berkorban demi melindungi mereka semua. Jadi tak lama kemudian, sewaktu Matsuri dengan tentera beliau baru je nak serang Gaara, secara tiba-tiba Shinki telah pun berjaya untuk melepaskan diri daripada pasir Gaara. Lalu Shinki telah pun bertindak menggunakan teknik Magnetic Particle Barrier Pump untuk sealkan Gaara ke dalam satu barrier bertujuan untuk melindungi Gaara. Tapi malangnya lain pula yang jadi guys, yang mana tak lama lepas tu Shinki telah pun digigit oleh salah satu Sumeka, sekaligus menyebabkan Shinki menjadi mangsa seterusnya berubah menjadi pokok, dan nasib Shinki juga turut sama macam mangsa-mangsa yang lain. Selepas dia Shinki telah berubah menjadi pokok, telah menyebabkan terhasilnya satu Shinju yang baru, iaitu Ryu. Jadi apa yang menariknya kita boleh tengok dalam situasi flashback dekat desa Sunagakure, first, sudah tentu finally kita dapat tengok juga design time skip untuk karakter Shinki, Yodo dan juga Araya. Secara jujur, first impression aku bila tengok design time skip untuk karakter Shinki ni, aku tak adalah impress sangat pun. Cumanya nasib baiklah rambut untuk karakter Shinki selepas time skip tak mengecewakan sangat. Okey-okey je bagi aku nak dibandingkan sebelum time skip. Sebelum time skip memang barai juga ah. Tapi apa yang menarik perhatian aku sebenarnya lebih kepada karakter Araya, yang mana kalau sebelum time skip kita dapat tengok design Araya ni memang cukup menarik dengan dia pakai topeng lah. Lepas tu Araya juga merupakan penerus untuk pengguna puppet. Jadi selepas time skip pula, design untuk karakter Araya ni bagi aku agak unik sikit, dengan kelihatan Araya masih lagi menutup muka beliau. Cumanya perbezaannya Araya dah tak pakai topeng dan dia hanya menutup separuh dari muka beliau. Manakala untuk karakter Yodo pula, bagi aku karakter dia tak banyak sangat perubahan pun, dan kita masih lagi tak dapat tengok kemampuan sebenar untuk mereka semua selepas time skip. Tapi aku percaya dengan apa yang telah berlaku terhadap Kaze Kage yang kelima, iaitu Gaara dengan Shinki, sudah pasti lambat laun Masashi Kishimoto akan memberikan peranan yang cukup besar terhadap karakter Yodo dan juga Araya untuk menyelamatkan mereka berdua. Paling aku excited, serius, aku nak tengok sangat development untuk karakter Araya selepas time skip. Sebabnya bagi aku, dalam universe dunia Shinobi ni, pengguna puppet memang sangat-sangat underrated dan cukup menarik tau. Yelah, kalau sebelum ni kita dapat tengok pengguna puppet untuk dalam series anime Naruto, kita ada Kankuro, Nenek Chio dengan Sasori. Ketiga-tiga karakter ni memang power gila dalam mengendalikan puppet. So, dalam generasi yang baru pula, kita ada penerus untuk legasi Shinobi pengguna puppet, iaitu Araya. Dalam Chunin Exam, kita dapat tengok Araya telah pun bertarung dengan Sarada dan beliau telah menggunakan satu boneka diri beliau sendiri. Jadi apa yang aku harapkan selepas time skip akan ada perubahan yang cukup besar terhadap karakter Araya. At least dia mampulah untuk menggunakan pelbagai jenis puppet yang lain dan unik, dan dia berlatih secara individu bersama dengan Kankuro bagi untuk memantapkan lagi
ini skill-skill yang mampu beliau gunakan sebagai puppet user. Dan satu lagi, apa yang aku harapkan, personality untuk karakter Araya pun dapat diimprovekan lagi lah. Maksudnya Araya sebelum ni kan dia macam nervous sikit macam karakter Metal Liga. So aku harap sangat untuk dalam selepas Science Skip ni dia dapatlah hilangkan rasa gemuruh dia tu dan menjadi shinobi yang lebih baik. So aku percaya dua shinobi muda dari desa Sunagakure ni sudah pasti akan mempunyai peranan yang cukup besar dan akan mendapat screen time. Mungkin diorang berdua akan berhadapan dengan Shinjuryu, tapi aku harapkan Shinjuryu mestilah Mitsuki kan. Tapi aku harap juga diorang yang akan terlibat untuk melindungi Gaara dengan Shinki. Tapi kita jangan lupa dalam perbualan di antara Kankuro dengan Shikamaru, Kankuro ada pesan dekat Shikamaru, tolong jangan bagi tahu dekat Temari pasal keadaan Gaara sebabnya diorang tak nak buat Temari risau. Cuma yang aku tak rasalah yang rahsia berkaitan pasal insiden desa Sunagakure ni akan tetap disembunyikan sampai bila-bila terhadap karakter Temari. Walaupun karakter Temari ni masih lagi belum muncul dalam manga Boruto Two Blue Vortex, tapi aku dapat rasakan mesti Temari akan dapat tahu juga keadaan sebenar apakah yang telah berlaku terhadap Gaara dan akan membuatkan Temari mula risaukan pasal keadaan Gaara dan dia akan kembali ke desa Sunagakure untuk membantu apa yang patut. Lagipun karakter macam Kankuro lepas tu Ibiki pun dah muncul, so aku rasa tak mustahil untuk karakter Temari pun akan muncul tak lama lagi. Lagipun kalau Temari muncul dalam storyline utama, karakter Temari akan memberikan satu impak yang cukup positif terhadap plot desa Sunagakure ni. Yelah, kalau kita tengok karakter Temari dalam series Boruto pun, karakter Temari masih lagi fit. Kalau dia nak turun padang pun untuk berhadapan dengan tentera Sumeka ke dengan musuh-musuh ke apa, tak ada masalah. Tambahan, kita pun tahulah karakter Gaara ni memang cukup penting dalam hidup Temari. Kalau bukan dia dapat tahu daripada Shikamaru, silap-silap rahsia berkaitan pasal keadaan Gaara ni dia akan dapat tahu daripada Shikadai. So, berbalik semula situasi pertarungan di antara Gaara dengan Matsuri, kalau korang perasan, insiden serangan desa Sunagakure merupakan dalam masa yang sama telah berlakunya serangan terhadap desa Konoha yang diancam oleh Hidari dengan Jura. Jadi, Hidari dengan Jura telah pun pergi ke desa Konoha bertujuan untuk mendapatkan sasaran mereka iaitu Cakra Kurama dengan Uchiha Sarada. Tapi, dalam masa yang sama, refer kepada ayah Matsuri, Jura telah menugaskan Matsuri untuk menjejak pergerakan Boruto. Yang mana Matsuri ada cakap, I told you, I only came here following the trail of Boruto and his accomplice. None of you really matter of me. Jadi refer dengan apa yang telah dikatakan oleh Matsuri ni agak menarik tau, sebabnya Matsuri cakap, aku datang sini hanya untuk menjejak pergerakan Boruto dengan sekutu dia je. Aku tak kisah langsung pun pasal korang semua. Jadi persoalannya dekat sini, refer ayah Matsuri ni adakah menunjukkan Boruto pernah berada di desa Sunagakure dan apa sebenarnya kaitan Boruto dengan Gaara. Sebabnya kalau kita patah balik ke belakang dalam chapter yang ke-13, sewaktu pertama kali Kashinkoji telah bertemu dengan Boruto selepas time skip, kita dapat tengok tempat yang telah dibawa oleh Kashinkoji untuk Boruto bersembunyi adalah Land of Wind. Yang mana kalau korang tak tahu, Land of Wind merupakan di mana desa Sunagakure berada. Malah bukan takat tu je guys, kalau korang tengok betul-betul tempat di mana Boruto berjumpa dengan Kashinkoji tu memang sama sangat dengan tempat Gaara sedang berhadapan dengan ancaman Matsuri. Jadi disebabkan hal ni, aku percaya sangat berkemungkinan besar tempat persembunyian Boruto dengan Kashinkoji sebenarnya berada di desa Sunagakure dan tak mustahil sebenarnya Gaara, Shinki, Araya dengan Yodo tahu keberadaan Boruto yang berada dekat sana. Sebabnya Matsuri dah dicakap dah dekat orang, aku datang sini nak jejak pergerakan Boruto je, yang mungkin sebab utama Matsuri telah pun pergi kat sana atas faktor Matsuri ingin mencari di manakah sekutu Boruto berada, iaitu Kashinkoji. So sebabkan itulah Matsuri tak kisah langsung pun pasal diorang semua. Tapi peliknya dekat sini, kenapa Gaara still cuba untuk menghalang Matsuri dan melindungi mereka semua? Ya, aku tahu sebab utama kenapa Gaara masih lagi bertahan untuk berhadapan dengan Matsuri sudah tentu disebabkan Gaara sebagai Kazekage yang kelima ingin melindungi desa Sunagakure dan juga generasi yang baru untuk desa beliau. Tapi dalam masa yang sama, boleh
Boleh jadi Gaara seakan cuba untuk menyembunyikan sesuatu daripada Matsuri yang mungkin Gaara tahu di manakah sebenarnya tempat persembunyian Boruto dengan Kashin Koji. Silap-silap Shinki, Araya dengan Yodo telah pun menjadi sekutu yang mempercayai Boruto, sekaligus membuatkan Gaara turut mempercayai mereka dan Gaara nak lindungi diorang bertiga sebab Gaara tahu yang Matsuri akan membunuh diorang atas sebab info yang diorang ada berkaitan pasal Boruto. Cumanya ni hanyalah pendapat aku semata je tau. Dan satu lagi, sewaktu Matsuri datang menyerang mereka semua, kalau korang perasan hanya Matsuri seorang sahaja yang berada dekat sana, manakala Mamushi pula kita masih lagi tak tahu di manakah keberadaan beliau pada ketika itu. Padahal dalam chapter yang ke-13 kita dapat tengok Mamushi lah yang telah inform dekat Jura yang Matsuri telah pun kembali. Jadi korang rasa adakah Jura telah pun menugaskan misi yang lain terhadap Mamushi ataupun Mamushi ni curi tulang? Kita pun tak tahu kan, dia curi tulang lepas tu santai je dekat markas orang. Komen sikit dekat bawah. Last sekali aku nak sentuh sikit lah berkaitan pasal keadaan Gaara, yang mana kita tahu Gaara sekarang ni telah pun disilkan oleh Shinki dan hanya Shinki seorang saja yang mampu untuk meriliskan seal tersebut dan keadaan Gaara sekarang ni sedang cedera parah. Jadi melihat akan keadaan Gaara sekarang ni memang sangat-sangat merisaukan. First, disebabkan Gaara sekarang ni dalam keadaan yang cedera parah dan banyak darah yang dah keluar. Yang kedua, Gaara sekarang ni merupakan sasaran utama untuk Shinjuryu. So kita kena faham situasi Gaara yang telah disilkan oleh Shinki ni berbeza tau dengan situasi Naruto dan Hinata yang telah dikurung ke dalam dimensi yang lain oleh Kawaki. Yang mana keadaan Naruto dengan Hinata sekarang ni, diorang selamat je. Diorang tak makan ke, diorang tak minum ke, diorang tak mandi ke, diorang okey je. Sebab keadaan dekat dimensi tersebut masa tak bergerak. Jadi bila Kawaki bebaskan diorang berdua nanti, walaupun 40 tahun ke, 50 tahun ke, 100 tahun sekalipun yang akan datang, diorang masih lagi maintain sama macam sewaktu diorang telah dikurung. Tapi lain pula situasi untuk karakter Gaara, yang mana Gaara telah pun disilkan ke dalam satu seal ataupun satu barrier dalam keadaan beliau sedang cedera parah. Jadi keadaan Gaara sekarang ni memang sangat-sangat merisaukan dan perlu diselamatkan secepatnya mungkin, disebabkan Reaver Ayah Matsuri sendiri pun ada cakap, kalau kau tak buat sesuatu dekat luka kau tu, kau akan mati. Jadi aku harap sangat start je dari chapter akan datang, diorang akan lebih fokuskan misi untuk menyelamatkan Gaara sebab Gaara perlu mendapatkan rawatan secepatnya mungkin. Bagi aku dengan keadaan Gaara sekarang ni, Masashi Kishimoto tak boleh lah nak tunggu 30 chapter yang ke-30 baru nak bertindak ke apa nak selamatkan Gaara kan. Aku rasa kalau lah diorang baru je nak bertindak dekat chapter yang ke-20, mau arwah member tu. Lagipun aku dapat rasakan Shinjuryu mampu untuk meriliskan seal tersebut sebabnya Shinjuryu merupakan prototype daripada Shinki. So nak tak nak Shikamaru perlu bertindak segera untuk gain touch dengan Boruto supaya Boruto akan fokuskan terlebih dahulu untuk menyelamatkan Gaara. Dan aku dapat rasakan kalau diorang menggunakan kemampuan karma pun tak mustahil diorang mampu untuk membebaskan Gaara daripada seal tersebut. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.